Selamat datang ke debat hutan kita. Bayangkan Anda pulang ke rumah mendapati tanaman Anda musnah sepenuhnya, atau pagar rumah Anda dirobohkan oleh hidupan liar. Atau bayangkan Anda seekor gajah. Habitat Anda yang sedia ada tiba-tiba bertukar menjadi ladang sawit. Siapa yang harus dipersalahkan? Manusia yang mencari rezeki atau satwa yang berjuang untuk hidup? Hari ini kita akan bedah siasat soalan sensitif, konflik manusia dan hidupan liar, siapa yang salah? Kita sudah faham skala masalahnya. Untuk membincangkan konflik manusia hidupan liar ini dengan adil, kita telah mengumpulkan 4 individu yang akan membawa perspektif yang sangat berbeza. Di sudut yang mempertahankan keperluan dan keselamatan manusia, kita ada saudara Andy Muhammad Hidayat bin Salahuddin. Beliau akan menjadi suara petani, penduduk kampung dan yang terkesan dengan konflik ini. Seterusnya, membela pihak yang tidak bersuara, kita alu-alukan saudari Ristul Rikfu dengan latar belakang biologi pemeliharaan. Dan yang kedua, kita ada saudara Muhammad Yusuf Azri bin Azizi. Beliau akan membawa sudut pandang yang lebih kritikal terhadap pembangunan, yaitu perspektif moral dan hak hidup satwa. Selamat datang kepada kedua-dua pembela hidupan liar. Akhir sekali, untuk memastikan perbincangan kita kekal berlandaskan fakta dan undang-undang, kita perkenalkan saudari Eli Yulaika binti Azami sebagai pakar data dan penganalisis kita. Soalan pertama ini saya tujukan kepada saudari Eli Yulaika. Kita sering dengar konflik ini meningkat. Bolehkah Anda berikan gambaran ringkas spesies manakah yang paling banyak terlibat dalam konflik di negara kita? Dan bagaimana statistik aduan ini berubah dalam tempo 5 tahun kebelakangan ini? Terima kasih kepada Cik Moderator. Menurut laporan rasmi, sejak tahun 2018 sehingga 2024, pihak perhilitan telah menerima sebanyak 80,375 aduan yang melibatkan konflik haiwan dan hidupan liar yang terjadi di seluruh Malaysia. Bagi laporan 5 tahun yang terkini, sebanyak 66,825 aduan yang telah dicatat dengan jumlah kerugian dianggarkan sebanyak RM46.5 juta. Dari segi spesies pula, beberapa spesies utama yang sering disebut termasuklah kera, long-tailed macaque, gajah, Borneo pygmy elephant, harimau, Malayan tiger dan juga buaya. Sebagai contoh, di Sabah terdapat beberapa konflik yang melibatkan gajah dan juga buaya yang semakin meningkat apabila haiwan tersebut mulai menceroboh kawasan yang didiami manusia sehingga menyebabkan kerosakan dan juga kematian. Kesimpulannya, konflik ini bukan sahaja wujud secara meluas, tetapi ia juga menunjukkan peningkatan yang sangat drastik sehingga menyebabkan kerugian yang semakin besar. Terima kasih. Terima kasih saudari Eli. Beralih pula ke pembela manusia kita, Anda mewakili suara komuniti yang terjejas. Selain kerugian harta benda, apakah impak psikologi atau impak sosial konflik ini kepada penduduk kampung? Adakah ia menjejaskan cara mereka secara kekal? Terima kasih kepada adik moderator. Saya ini datang sebagai petani yang mewakilkan sebuah kampung dekat Tenom, Sabah. Saya datang membawa suara petani-petani yang ada di sana. Kami ini penduduk kampung yang biasa saja, bukan duduk di bawah ekon begitu. Kami hidup dekat kawasan hutan, di tepi dusun, di ladang. Ada juga yang di tanah yang kami usahakan sejak turun-temurun, yang kami warisi daripada nenek moyang kami lagi bah. Tapi sekarang nih, asal musim buah ataupun padi kami mau masak, mesti kami berada dalam ketakutan bah. Kalau untuk pihak mau tahulah, di kawasan saya saja gajah liar datang rempuh kami punya pagar, ada babi hutan yang mengurik kami punya tadah, ada juga monyet-monyet yang ambil kami punya hasil tanaman seperti pisang dan kelapa. Ini membuatkan kami ini terasa sebagai mangsa yang di situasi ini. Saya ada baca-baca lah, menurut laporan perhilitan 2023, lebih 3.000 case konflik manusia dan hidupan liar yang telah dilaporkan di seluruh Malaysia, dan 90% daripadanya melibatkan kerosakan tanaman pertanian. Tapi bila kami lapor, kadang-kadang kena tunggu berminggu bah, berbulan juga. Kami mau harapkan pampasan pun lambat.
Itu pun kalau kami dapat lagi. Jadi kami pun di sini rasa rugi lah kalau kami punya tanaman diambil oleh hidupan-hidupan liar nih, rosak kan. Kami ini bukan benci hewan. Tapi kami pun paham hutan tuh rumah mereka juga, kita nih berkongsi satu tempat. Tapi bila rezeki kami ini musnah, anak-anak kami lapar, hutang yang kami pinjam tidak dapat dibayar, siapa yang paham perasaan kami? Kami ini marah sebab tidak ada siapa yang peduli kami punya situasi ini. Baiklah, terima kasih Saudara Andy. Saudari Ristel, populasi manusia terus berkembang dan kita perlukan ruang. Adakah pandangan Anda bahwa setiap inci tanah adalah hak mutlak hidupan liar? Jika tidak, di manakah garisan yang adil itu harus ditarik? Terima kasih Puan Moderator. Pada pandangan saya, setiap inci tanah sebenarnya hak asal hidupan liar. Sebab sebelum manusia membina penempatan dan ladang, kawasan itu memang sudah menjadi habitat mereka. Jadi, saya percaya kita perlu menghormati hak hidup haiwan liar dan tidak merampas tempat tinggal mereka sesuka hati. Namun, saya juga faham manusia perlukan ruang untuk membangun dan hidup. Jadi, bagi saya, maksud hak mutlak di sini bukanlah manusia langsung tidak boleh guna tanah, tapi kita mesti berkongsi dengan cara yang seimbang dan bertanggung jawab. Kita boleh bina atau bertani, tetapi janganlah sampai kita menjejaskan habitat semula jadi. Contohnya, kita boleh wujudkan koridor hidupan liar supaya haiwan masih boleh bergerak antara hutan, atau mengekalkan kawasan hutan simpan sebagai tempat perlindungan. Selain itu, komuniti juga boleh menanam tanaman yang tidak menarik perhatian hidupan liar, seperti serai, pandan, atau lidah buaya. Tanaman seperti ini tidak berbuah atau berbau kuat. Jadi, haiwan seperti monyet dan babi hutan tidak akan datang ke kawasan manusia. Dengan cara ini, kita dapat mengurangkan konflik antara manusia dan haiwan liar, sambil tetap menghormati hak mereka untuk hidup bersama kita. Menarik pandangan Saudari Ristel sebentar tadi. Terdapat cadangan agar komuniti berkongsi tanah mereka atau beralih ke tanaman yang tidak disukai hidupan liar. Menurut pandangan Saudara Andy, adakah cadangan ini realistik bagi petani kecil yang bergantung sepenuhnya kepada tanaman sedia ada sebagai sumber pendapatan tunggal mereka? Orang bandar ini kan senang betul orang cakap bah. Tanamlah tanaman yang hewan tidak suka, tapi contohnya macam gajah lah. Kamu tahu kah apa yang gajah tidak suka itu? Selain kamu nih, orang-orang bandar lain itu pasti tidak tahu. Gajah nih biasanya dia elak tanaman seperti halia, serai, cili, dan nenas dan limau purut. Tapi coba kamu pikir, berapa ramai petani yang boleh tukar semua tanaman mereka pada tanaman itu. Mau ubah tanaman nih, maksudnya ubah cara hidup. Maksud dia, kami ini perlu beli semua benih-benih baja dan sistem perairan, serta cara menanam itu kami perlu belajar balik lagi. Tidak diragukan juga lah, saya pernah terpikir juga mau ubah tanaman, tapi saya pernah pergi ke Jabatan Pertanian, tanya mereka, menurut dorang kalau mau tukar tanaman tuh untuk boleh mencecah 8 hingga 10 ribu untuk 1 hektar. Kamu rasa petani kecil ini mampu kah? Tidak kan? Jadi kami ini bukan menolak perubahan, tapi tolonglah jangan suruh kami untuk hidup tanpa sokongan keuangan dan pasaran yang jelas. Kalau tanaman-tanaman baru tuh kami punya pasaran akan lari, orang bilang. Lagi sakit, ada syarikat besar yang buka ladang kelapa sawit dan kawasan hutan yang rosakkan kawasan haiwan tuh. Jadi kami yang terjejas, kami yang sudah punya pertanian yang dari dulu lagi tiba-tiba terjejas sebab syarikat-syarikat besar itu. Jadi yang menjadi punca masalah di konflik ini bukan kami. Kami ini hanya mangsa saja. Apabila konflik berlaku, penyelesaian populer adalah menangkap dan memindahkan, yaitu relokasi. Adakah ini penyelesaian yang berkesan? Bagaimana pendapat Saudara Yusof?
Apakah kadar kejayaan sebenar relokasi dan adakah ia menyelesaikan masalah punca atau sekedar memindahkannya ke lokasi lain? Okey, terima kasih Puan Moderator. Secara asasnya lah, relokasi ataupun pemindahan hidupan liar daripada kawasan asal kepada kawasan lain, ini akan bukan masalah jangka panjang, sebab ini akan mengganggu satu ekosistem pada sesebuah kawasan tersebut. Ini hanya dapat dilihat dalam isu di atas permukaan saja. Ini boleh menyebabkan haiwan tersebut mati akibat tekanan, kekurangan makanan dan gangguan kawasan baharu. Relokasi juga mengganggu ekosistem apabila kawasan yang diterima itu diubah dengan kemasukan individu baru. Bila seekor gajah ataupun harimau contohnya lah diperkenalkan, ia boleh menimbulkan perebutan wilayah dengan populasi yang sedia ada, menyebabkan kecederaan dan kematian apabila bersaing. Masalah sebenar bukan pada haiwan itu, tetapi pada kehilangan habitat akibat pembalakan dan pembangunan yang tidak terkawal oleh syarikat-syarikat besar yang disebutkan oleh Tuan Andy sebentar tadi. Jadi fokus kita sepatutnya bukan pada memindahkan haiwan, tetapi pada memulihkan koridor hidupan liar, menguatkan zon pemampan dan mendidik masyarakat untuk hidup bersama secara harmoni. Relokasi hanya rawatan sementara, bukan penawar sebenar kepada konflik ini. Terima kasih. Perhilitan dan agensi lain memainkan peranan penting. Apakah prosedur operasi standard SOP semasa apabila aduan diterima? Dan pada pandangan Saudari Eli Yulaika, adakah agensi kita mempunyai sumber kewangan atau tenaga yang mencukupi untuk menangani skala konflik yang ada? Terima kasih Cik Moderator. Dari sudut SOP ringkas, apabila aduan diterima, pengadu perlu memberikan maklumat asas seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat, lokasi kejadian, waktu kejadian dan juga spesies yang mengganggu. Setelah maklumat telah diterima, pihak perhilitan akan mengambil siasatan dan tindakan dalam tempoh 3 hari waktu bekerja. Tindakan yang diambil termasuklah pengesanan lokasi, rondaan, pemantauan habitat, langkah tangkap pindah, pemasangan perangkap dan pagar elektrik, atau dalam kes yang lebih ekstrim iaitu tembak halau bagi spesies yang sangat agresif. Sebagai contoh, di Gua Musang, pihak perhilitan telah memasang sebanyak 15 unit perangkap harimau, menjalankan 10 operasi tangkap pindah gajah, serta memasang sistem pagar elektrik. Perkhidmatan ini adalah percuma kepada semua orang awam, tiada caj yang akan dikenakan. Mengenai sumber kewangan dan tenaga pula, walaupun kita mempunyai prosedur dan tindakan yang dilaksanakan, skala konflik yang semakin besar menunjukkan bahawa sumber kewangan dan tenaga kita agak terbatas. Sebagai contoh, kita telah mengalami kerugian yang mencecah sehingga puluhan juta ringgit. Tambahan pula, pengurusan spesies besar seperti gajah, harimau dan buaya yang melibatkan pemindahan dan pemasangan perangkap ataupun pagar elektrik memerlukan kos dan tenaga yang sangat besar. Oleh itu, saya ingin menyatakan bahawa sumber kita tidak pernah mencukupi sepenuhnya untuk menangani semua kes secara sempurna. Dalam erti kata lain, pihak perhilitan akan segera bertindak, tetapi skala konflik akan sentiasa melampaui kapasiti ideal. Terima kasih. Baiklah, untuk mengakhiri perbincangan ini, saya mahu setiap seorang daripada anda merumuskan dalam satu ayat padat. Apakah langkah yang paling mendesak yang perlu diambil oleh sama ada kerajaan, masyarakat atau agensi untuk mengurangkan konflik ini secara berkesan? Okey, terima kasih sekali lagi kepada Miss Moderator kita. Pada pendapat saya, langkah paling utama yang perlu diambil ialah memastikan keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan habitat dengan memperkukuh perlindungan kawasan koridor hidupan liar. Tanpa langkah ini, konflik akan terus berlaku kerana haiwan kehilangan laluan semula jadi dan terpaksa menceroboh kawasan manusia untuk terus hidup.
pada pendapat saya, kerajaan, masyarakat dan sektor swasta perlu menegakkan tanggungjawab moral untuk menghormati hak hidup semua spesies dengan melaksanakan pembangunan yang beretika serta berasaskan prinsip permuliharaan. Kita mesti ingat bahawa setiap kehidupan di bumi ini saling bergantung dan melindungi hidupan liar bererti melindungi keseimbangan ekosistem untuk generasi manusia yang akan datang. Terima kasih kepada adik moderator. Menurut saya sebagai perspektif seorang petani kecil, langkah yang paling mendesak ialah apabila kerajaan turun sendiri melihat apa yang terjadi, melihat konflik yang terjadi di kawasan kami, biar mereka lihat sendiri kerugian yang kami dapat daripada trespassing haiwan-haiwan itu. Kami tidak mau mereka sekadar memberikan janji, kami inginkan bukti. Kami tidak mau mereka hanya turun kalau mau pilihan raya saja turun. Kami ingin support daripada mereka, support keuangan daripada mereka. Ini sebab apabila manusia dilindungi, barulah hidupan liar juga boleh hidup aman dengan kami. Nah, itu saja. Pada pendapat saya pula, langkah yang paling mendesak ialah dengan membangunkan sistem pemantauan dan zon penapan habitat kehidupan liar yang lebih lengkap, serta menyegerakan pemasangan pagar elektrik dan juga koridor hidupan liar di kawasan konflik yang utama. Baiklah, satu perbincangan yang amat bernas. Terima kasih kepada pembela manusia Saudara Andy Muhammad Hidayat, kepada pembela hidupan liar Saudari Ristel Rikfu dan Saudara Muhammad Yusof, serta pakar data kita Saudari Eli Yulaika, atas semua pandangan yang berbeza dan juga fakta yang dikemukakan. Jelas sekali, isu siapa yang salah ini terlalu kompleks untuk dijawab dengan satu pihak sahaja. Konflik ini bukanlah tentang mencari satu pihak yang harus dipersalahkan, tetapi tentang keadilan ekologi. Tentang cara kita untuk berkongsi ruang yang semakin mengecil ini dengan saksama. Keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan memerlukan tanggung jawab bersama. Kita belajar bahawa setiap aduan yang diterima oleh agensi terhadap perhilitan dan setiap inci yang dibuka mempunyai impak yang besar kepada kedua-dua pihak. Penyelesaian terletak pada pendekatan holistik, pendidikan, penguasaan undang-undang, dan yang paling penting, reka bentuk pembangunan yang mengambil kira koridor hidupan liar. Kepada semua pendengar kami, Anda juga memainkan peranan. Jangan hanya menyalahkan, ambil tindakan. Sokonglah usaha pemuliharaan dengan menjadi lebih peka tentang spesies liar di kawasan Anda. Itulah dia episod kita kali ini, sehingga kita bertemu lagi. Mari kita jadi penjaga yang lebih baik untuk alam kita semua. Sekian, terima kasih.